dah bersedia? Dengar tak saya cakap? Dengar. Takut suara saya terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Apa khabar anda semua pada pagi ini? Boleh kuat lagi tak? Boleh kuat lagi tak belah sana? Yang belah sini boleh kuat lagi? Yang belakang sana? Yang depan ni paling kuat. Okay, apa khabar anda semua pada pagi ini? Apa mantap? Okey, selamat datang ke seminar Sifu FBN. Kat sini ada. Selamat datang saya ucapkan dan terima kasih saya ucapkan kepada anda kerana anda sanggup datang pada pagi ini. Sanggup cuti kerja. Berapa ramai sini yang cuti kerja? Ponteng kerja ni. Ada yang sanggup korbankan masa bersama keluarga, korbankan masa bersama awet, ada? Ada korbankan masa tidur di hujung minggu. Biasa kerja dia hujung minggu tidur je kan. Dia korbankan masa dia dan datang seminar pada pagi ini. Terima kasih diucapkan dan satu tepukan gemuruh untuk anda semua. Okey, oleh itu disebabkan anda datang awal pada pagi ini, sekarang ni dah nak penuh dah. Sikit je lagi. Saya berjanji untuk memberikan yang terbaik untuk anda pada hari ini. Memberikan yang terbaik ilmu FBN marketing. Pengalaman saya, perkongsian saya. Ini abang ni semangat. Okey, kita boleh mula tak? Ramai tak sabar nak bermula. Bermula nak apa tu? Okey, bermula untuk menyerap apa-apa yang saya kongsikan. Saya tak mengajar sebenarnya. Saya bukan cikgu. Tapi Sifu tu cikgu sama ke? Okey, apa yang saya nak kongsikan hari ini ada beberapa teknik, strategi, pengalaman, sharing berkenaan FBN marketing. Berapa ramai tak tahu FBN marketing? Tak tahu buta pasal FBN? Berapa ramai yang tahu? Boleh angkat tangan? Tak apa, yang tak angkat tangan tu dia tak tahulah saya nak cakap. Tak pasti, confused. FBN ke apa benda aku buat ni? Okey, sebelum saya bermula, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Boleh tak? Boleh. Tak kenal maka tak cinta. Tak boleh cinta. Okey, nama saya Jamaluddin bin Bahari. Umur saya agak-agak berapa? Macam tahu je. Umur saya 32 tahun. Ke dengar waktu saya rehearsal tadi? Tak ada Umur 32 tahun. Saya ni saya tunjuk slide. Ni family saya lah. Yang perempuan tu wife saya lah. Yang tu anak sulung saya. Ni gambar 2 tahun lepas. Saya macam anda juga, dah kahwin. Ni anak terbaru saya. Anak terbaru, baru setahun umur dia. Setahun. Tapi anak yang setahun ni dia tak merasa susah payah saya mencari duit. Sebab dia lahir saya dah buat bisnes internet. Yang seorang tadi masa tu saya kerja. Inilah kereta cabuk saya yang saya gunakan dah lebih 7 tahun. Tu anak saya berpusing. Balik kampung guna kereta ni. Pergi shopping guna kereta ni. Pergi mana? Sogo, pergi Mines, semua guna kereta ni. Tapi ni kereta dululah. Sekarang dah bertukar. Saya dulu sebenarnya seorang kaki tangan awam. Apa dia? Kaki tangan awam. Berapa ramai di sini yang bekerja di sektor awam? Boleh angkat tangan? Tak ramai. Semua dah jadi full time IM. Ataupun berapa ramai di sini dah menjadi usahawan internet sepenuh masa? Usahawan sepenuh masa. Berapa ramai di sini yang pelajar? Pelajar pun ramai. Pelajar zaman sekarang dah lain. Dah ke depan. Tak harap kerja dah selepas belajar, terus nak cari duit. Ni saya sewaktu berkhidmat di Jabatan Kerja Raya. Saya berkhidmat sebagai juruterus awam di bahagian jalan. Cek jalan tu selamat ke tidak. Kalau jalan kat kawasan anda tak selamat, saya cek. Jalan JKR.
Ni siapa ni? Okey, ni sebenarnya saya nak cerita bagaimana saya bermula bisnes internet. Saya bermula bisnes internet ni pada Disember 2008. Pada tahun berapa? 2008. Sebelum tu sebenarnya ada kisah. Berapa ramai nak dengar kisah, cerita saya? Cerita ni memang sedih, dijamin menangis. Okey, sebenarnya saya cerita. Saya memulakan bisnes internet ni disebabkan masalah hutang sebenarnya. Hutang kahwin. Digelak pula Kahwin dulu berhutang. Berapa ramai di sini yang berhutang masa kahwin? Semua malu. Ataupun berapa ramai kat sini jiran rumah dia, sebelah rumah dia berhutang untuk kahwin? Yelah, tak mengaku, segan kan? Jadi cakap jiran sebelah. Okey, saya memang berhutang. Hutang kat kredit, hutang kawan. Hutang kahwin tu lah. Hutang kawan dengan kredit untuk kahwin. Tapi sebelum tu bukan, saya hutang 10,000 terus. Sebelum tu saya dah usaha cari duit. Berusaha dulu baru mengalah. Betul tak? Betul ke? Saya dulu waktu belajar dulu, awet saya ni nak dipinang orang. Jadi saya kena tunang awal-awal, habis grad terus kahwin. Jadi apa saya buat? Saya kerja buruh kontrak. Buruh kontrak, bancuh simen, panjat bangunan, ngecat. Apa lagi kerja saya dulu? Angkat simen. Kerja dengan bangla dah biasa dah dulu. Berapa ramai sini pernah kerja buruh kontrak? Semua kontraktor kat sini. Okey, itu sebab nak cari duit sebenarnya. Duit tak ada, nak kahwin, mak mentua nak tak nak. Kalau tak nak, aku jodoh dengan orang lain. Jadi saya terpaksa cari duit. Cari-cari tak cukup, jadi hutang kat kredit. Bila nak bayar selepas kahwin, pening kepala nak membayarnya. Member dah kau, oi, Jamal, bila nak bayar? Kat kredit asyik loncet, bila nak bayar ya? Bayaran bulanan sudah sampai. Jadi saya cuba nak bayar, pening kepala nak bayar hutang kat kredit ni. Jadi saya cari peluang untuk menjana pendapatan. Apa yang saya buat? Bukan saya buat lah, saya pergi office terpengaruh dengan seorang kawan. Aku ni dah ribu-ribu jana income dengan MLM. Siapa kat sini orang MLM? Darah dia ada darah MLM. Saya join MLM, CNI. Azman Ching, kenal Azman Ching? Saya join MLM, okey, bawa produk apa, madu apa, entah ingat nama benda tu lah. Madu, produk kesihatan kulit dan macam-macam. Okey, jumpa prospek. Jumpa prospek dekat Sogo. Kena belanja duit kopi dulu. Minumlah apa yang akak nak saya belanja. Lepas tu kita mula jual produk. Produk ni bagus, gini. Selalu buat macam tu, saya buat selalu macam tu. Tapi malangnya tak ada rezeki dengan MLM. Sale tak ada. Malam-malam pergi jumpa upline asyik basuh. Jamal, dia basuh kepala saya. Kita kalau nak jaya kena kuat usaha. Setuju tak? Itulah kata-kata upline. Tengok abang dah ada rumah besar, engkau apa ada? Jadi MLM memang selalu kena basuh. Jadi saya give up. Bukan MLM tak bagus, jangan marah orang MLM. Tapi saya tidak sesuai dengan MLM. Darah MLM tu tiada dalam jiwa. Darah internet marketing ada. Dipendekkan cerita, disebabkan pening dengan hutang kat kredit ni, wife selalu membebel. Abang ni hutang bila nak bayar ni? Saya cakap dah pula. Hutang bila nak bayar? Saya memang pening kepala. Malam-malam pegang kepala, nak sebelum tidur ada nak cilok duit mana ni. Takkan nak merompak bank pula. Jadi pening kepala nak cari duit, nak bayar. Bayar apa? Berapa sini? Berapa ramai kat sini yang ada hutang? Semua orang ada hutang. Hutang kereta, hutang macam-macam lah. Tapi hutang saya ni lain sikit. Waktu tu umur 20-an, hutang dekat RM10,000, dah pening kepala. Silap-silap air bulan, boleh move list, betul ke? Saya tak move list. Jadi sehinggalah saya jumpa bisnes internet pada Disember 2008.
melalui buku Rahsia Jutawan Internet Terbongkar. Pernah dengar tak nama buku ni? Buku siapa? Dr. Irfan Hairi. Inilah sifu pertama saya, satu tepukan gemuruh untuk beliau. Memang dia telah membuka mata saya untuk memulakan bisnes internet. Tapi baru mengenal bisnes internet. Study, baca, praktikkan. Kemudian tak cukup. Ilmu ni banyak. Kita kena sentiasa berusaha. Betul tak? Saya cari buku sana, buku sini, buku Sogo. Sogo tak ada buku. MPH Kikonia. Betul tak? Kinokuniya. Macam-macam kedai buku. Saya pergi beli buku. Selain itu saya beli e-book. Tahu tak e-book? E-book beli kat forum, beli video dekat internet. Nak belajar. Belajar. Hasilnya dapatlah, setelah sebulan dua, dapatlah hasilnya berapa ringgit lah, tak ingat. RM30 pertama. Dapat RM30 pertama dekat office, terus melompat. Wow! Beritahu kawan, woi, aku dapat income pertama dari internet. Betul lah. Kat situ income pertama. Berapa ramai yang pernah dapat income pertama dari internet? Dia melompat macam saya. Tak ada Tapi kita memang rasa terlalu gembira. Betul tak? Tapi sekarang ni tak susah macam dulu. FB ad ada, buat terus dapat duit. Tak percaya boleh try malam ini. Memang betul. Dulu saya bertunggu. Tapi untuk mencapai income ribuan ringgit pada masa tu, saya terpaksa bersusah payah. Belajar buat mini site, belajar buat blog, belajar menulis artikel Power Ranger, belajar kod itu, kod ini. Memang pening kepala. Setiap masa, setiap hari saya balik kerja dari 8 malam ke 1 pagi, 2 pagi belajar di forum. Tanya orang tu, tanya orang ni buat bisnes internet. Memang susah pada masa tu. Memang pening kepala. Buat tak jadi, buat tak jadi. Berapa ramai pernah macam tu? Buat apa tu? Buat website, buat FB ad. Memang susah belajar. Pada masa tu tak ada mentor. Beli buku tak kira mentor lagi. Beli, baca saja kan. Mentor tak ada duit. Pergi seminar pun tak mampu. Jadi study lah sendiri. Tebalkan muka, tanya old-timer. Contohnya siapa? Shoot. Kenal tak Shoot? Owner forum Wang Cyber. Jadi dipendekkan cerita, saya berhenti kerja pada April 2010. Saya telah memecat diri saya sendiri. Hari ini aku meletakkan jawatan. Tuan pengarah pun bising. Banyak duit kau nak berhenti kerja? Dah jutawan ke berhenti kerja? Saya mengambil keputusan ni kerana saya boleh dapat pendapatan lebih tinggi dari kerja saya sekarang ni. Saya tak sanggup lagi mendengar kata bos. Itu skrip tambahan. Orang-orang korporat tak percaya. Awak ni pegawai, kenapa awak berhenti? Pegawai juga gaji kecil. Buat apa? Bukan maksud saya macam tu Maksud saya pendapatan dah melebihi 3 hingga 10 kali ganda, saya berhenti kerja. Satu lagi sebab saya minat dengan bisnes internet. Tapi dalam proses pembelajaran ni, saya jumpa Facebook sebagai yang terbaik. Facebook telah memberi sinar harapan untuk saya sebenarnya. Sinar harapan. Sinar harapan yang mana saya dapati Facebook ni cepat, mudah. Apa lagi? Abang? Murah. Saya tolong jawab. Murah, pantas, sale tinggi. Ni memang betul. Saya dah guna macam-macam, blog marketing, email marketing. Boleh dikatakan antara expert dalam email marketing juga. Tapi saya lebih suka Facebook marketing. Satu lagi, dia mudah. Orang baru first time buat boleh terus dapat hasil. Berapa ramai kat sini nak buat FB ad marketing? Boleh angkat tangan? Okey, sekali lagi. Kata saya. Semua nak buat FB ad marketing. Betul tak? Tapi ada tapi lagi. Dalam belajar FB ad marketing ni bukannya senang. Memang dia senang berbanding yang lain. Tapi dia kena keluar duit. Keluarkan kos. Saya dah labur puluhan ribu ringgit untuk belajar FB ad marketing.
try and error. Sebab tiada mentor, tiada guru. Tahun dulu-dulu mana ada orang buat seminar macam ni. Jadi terpaksa belajar sendiri. Jumpa guru sana, jumpa guru sini, belajar dari pakar antarabangsa. Wan Chia pernah kenal tak? Saya pergi kursus dia, harga beribu-ribu ringgit. Belajar umum je sebenarnya. Tapi FBX setengah jam je dia ajar rupanya. Memang kecewa, setengah jam, bayar ribu-ribu. Tapi anda hari ni datang satu hari belajar FBX marketing selama berapa jam? 10 hari? 8 jam. Lebih kurang 8 jam. Jadi hari ini saya nak sampaikan ilmu FBX marketing. Dalam saya tak habis cerita lagi. Dalam proses belajar tadi, saya luangkan masa bukan beratus-ratus jam sebenarnya, ribuan jam sebenarnya. FBX marketing saya dah habis ribuan jam untuk buat training orang. Dan masa dia memang begitu lama lah. Kos puluhan ribu ringgit. Belajar dia memang susah. Tapi akhirnya saya jumpa satu formula. Nak tahu tak apa formula tersebut? Inilah saya namakan formula Sifu FBX. Satu tepukan untuk Sifu FBX. Dan berita baik untuk anda semua. Formula ni bakal didedahkan dalam seminar Sifu FBX Marketing. Oh, saya sedap pula cerita. Tak boleh masuk lagi. Okey, sebelum saya teruskan, saya ada beberapa soalan untuk anda. 2 soalan utama. Boleh tak? Boleh tanya soalan ya? Soalan yang pertama. Berapa ramai yang memiliki akaun Facebook? Angkat tangan. Nak cek ni. Scan. Okey. Tu tak ada akaun Facebook. Okey, terima kasih saya ucapkan. Saya dapati dari yang mengangkat tangan ramai-ramai ni, yang saya perasan lebih kurang 99.9% telah mengangkat tangan yang memiliki akaun Facebook. Siapa tak ada akaun Facebook tu? Ada yang keluar tu tak ada akaun Facebook tu. Okey, maaf saya gurau je. Okay, soalan nombor 2. Apa ramai yang memiliki fanpage? Jujur Jujur baru ilmu bekat. Okey. Boleh kata 80% memiliki akaun fanpage. Setuju tak saya cakap? Memang setujulah. Dari apa yang kita lihat, lebih kurang 80% memiliki fanpage untuk bisnes. Ke fanpage suka-suka saja, suka-suka hati saja fanpage. Berapa ramai dekat sini fanpage dia melebihi 10,000 orang? Sila bangun 10,000 orang. Jujur hadiah kita tak ada je, hadiah air. Okey, satu tepukan gemuruh untuk mereka yang lebih 10,000. Berapa ramai kat sini fanpage dia atas 1,000? 9,999 pun kira atas 1,000 lah. Boleh angkat tangan dan berdiri. Jujur. Satu tepukan gemuruh untuk anda semua. Berapa ramai pula di sini fanpage dia bawah 100 orang? Sila duduk. Tak ada. Yang tak berdiri ni? Okey, tak apa. Berapa ramai yang tak ada fanpage? Lebih kurang 20%. Jadi sebenarnya fanpage sangat penting. Apa dia penting? Kerjasama. Fanpage sangat penting dalam FBX marketing. Ini kena ingat betul-betul. Bukannya website, untuk FBX marketing fanpage paling penting. Kita akan gunakan fanpage dalam kebanyakan modul kita pada hari ini. Setuju tak? Kita akan gunakan fanpage sebab kat situlah sale paling tinggi. Berapa ramai kat sini yang nak sale tinggi dengan fanpage? Angkat 2 tangan. Okey, semua nak sale tinggi. Memang boleh sebenarnya. Memang boleh. Apa yang 2 tadi? Fanpage soalan pertama, akaun Facebook. Soalan kedua fanpage. So fanpage sangat penting. Tak ada akaun fanpage, balik ni buat kejap je. Tak tahu? Google kan ada. Tidak pun masuk dekat fanpage boleh jumpa. Okey, setuju? Semua nak buat fanpage? Okey, kita teruskan sesi kita.
Sebelum kita bermula, kita kena tahu dulu berapa ramai pengguna Facebook. Anda rasa berapa ramai pengguna Facebook pada masa kini? Jangan tengok slide. 1.1 bilion. Berapa? Tak kuat lagi. 1.1 bilion pada Mac 2013. Satu jumlah yang besar. Dan ianya dibahagi, yang ni sumber dari Facebook sendiri Dia dibagikan pada dua, mobile users, desktop users. Apakah yang dimaksudkan mobile users? Berapa ramai yang ada smartphone? Angkat tangan. Boleh keluarkan smartphone anda? Apa yang biasa anda buat bila guna smartphone? Tengok Facebook. Apa yang anda buat dekat Facebook? Tengok newsfeed. Update status. Saya sedang berada dalam seminar, saya sedang makan, ini makanan saya. Macam-macam lah. Jadi pengguna Facebook menggunakan mobile 751 juta orang. Berapa ramai? 751 juta orang. Dan mereka juga gunakan desktop. Jadi kat sini ada rupanya. Inilah antara yang saya akan pukul nanti. Dalam seminar ni, siapa balik awal dia tak dapat. Yang ni akan dikongsikan dalam topik terakhir, Power Editor. Kita menyerang orang yang menggunakan mobile. Kat sini dia punya sale adalah paling tinggi. Conversion yang paling tinggi adalah mobile user. Kalau kita jual dekat sini mungkin seorang, dua orang beli, kat sini 4 orang, 5 orang. So kita akan fokus ni. Dalam topik terakhir kita akan discuss secara detail Fakta tentang Facebook. Ini penting. Kenapa anda patut tahu tentang Facebook, yang mana akan membantu FB Ad marketing. Yang ni saya ambil dari internet, dari inbound marketing, tak silap saya. Satu kajian mengatakan, okey, boleh tak kita baca sama-sama? Okey, 1, 2, 3, baca. 42% of marketers say Facebook is critical or important to their business. Selain Mak Saleh sikit kan? Pada English teruk. 42% marketers ni apa? Pemasar usahawan mengatakan Facebook penting untuk bisnes mereka. Setuju tak? Berapa ramai yang setuju? Ada yang tak setuju. Mungkin yang tak setuju tak nampak lagi. Saya pernah buat seminar, ada yang tak tahu boleh jual ke kat Facebook ni? Boleh. 42% percayalah. Belum try, belum tahu. Dah try baru tahu. Companies that acquire English past tense tak ingat. Boleh baca tak untuk saya? Companies that acquired rupanya customer from Facebook pula. Boleh Facebook baru pula. B2C is 77% and B2B is 43%. Apakah maksud dia? B2C ni business to consumer, customer. Mana kita jual produk terus pada pengguna. Apa contoh produk yang kita jual terus pada pengguna? Jual apa? Krim kecantikan muka. Baju raya. Lagi? Inilah contoh-contoh produk pada end user. Ni krim confirm muka cantik. Ini Jamazan. Ni siapa yang kuka ruangan rambut tu boleh guna. Package budak-budak. Yang ni antara produk-produk yang saya sendiri jual. Saya buat marketing dan juga ada yang produk yang saya buat kajian, research. Kalau produk macam ni, macam mana hasil dia? Produk macam ni, macam mana hasil dia? Dia berbeza sikit Okey, yang ketiga, B2C 77%, B2B 43%. Maknanya kalau kita bisnes, menjual bisnes pada bisnes, contohnya jual tender. Boleh ke jual tender kat Facebook?
Jual tender pembekalan nasi lemak ke kantin-kantin sekolah. Ada orang guna macam ni, dia boleh dapat pelanggan. Jual t-shirt secara, apa orang kata tu, berdozen-dozen, berbandel-bandel kepada bahagian korporat, juga dikategori sebagai B2B. Okay, retail is the top industry. Perniagaan apa ni? Retail ni runcit. Dan 80%, cakap Melayu tu, 80% social network Amerika suka pada brand di Facebook, melalui Facebook. Betul ke maksud dia? Maksudnya dia suka berhubung dengan satu brand tu melalui Facebook. Melalui apa? Dan ini data tahun lepas, 850 million Facebook user, 31% login Facebook setiap hari. Ke lebih lagi? Lebih lagi, berkali-kali. Biasa berapa kali? Banyak. Encik Yahya, boleh beritahu saya tak berapa kali login Facebook sehari? Tak banyak. Dia berbeza ikut umur. Kalau lagi muda lagi banyak, yang bujang tu lagi banyak, sebab dia nak cari pasangan di Facebook. Berapa ramai kat sini yang masih bujang? Malu nak mengaku. Okey, inilah fakta-fakta penting tentang Facebook yang patut anda tahu, perlu ingat. Okey, kita ulang. Pertama, boleh kita ulang? 42%. Kita baca sama-sama. 42% of marketers say Facebook is critical or important to their business. Kedua, faham ke tak faham tu? Saya dah explain bahasa Melayu dia tadi. Companies that acquire customers from Facebook B2C is 77%. Dan bawah tu baca sendiri. Banyak sangat nak baca. Sebab itulah saya guna Facebook. Sebab itu saya guna Facebook, sebab data-data ni, fakta-fakta ini. Berapa ramai nak guna Facebook juga sebagai medium pemasaran? Semua nak. Okay, kini barulah tiba masanya untuk saya explain tentang FB Ad. Apa itu FB Ad? Tadi Facebook, ni FB Ad. Full name FB Ad, Facebook Advertising. Kita kata manjanya FB Ad lah. FB Ad, Facebook Advertising. Nak sebut panjang-panjang tergeliat lidah, jadi kita sebut FB Ad. Ini adalah contoh iklan FB Ad. Ni bomoh ni, bukan iklan lah. Bomoh masa perlawanan apa, Malaysia lawan Indonesia, sukan tahun lepas. Okey, ni FB Ad. Ni salah satu contoh iklan FB Ad. Dia ada tulis sponsored kat atas. Sponsored. Dekat sini boleh, dekat sini boleh. Okey, saya akan tunjukkan bagaimana Facebook mencilok duit kita. Bagaimana iklan FB Ad ni di-charge. Dia ada 3 yang utama, iaitu bid CPC, bid CPM, auto CPM. Okey, yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Faham ke apa benda tu? Tak faham tak apa? Bid CPC adalah bid cost per click. Maknanya ada orang klik iklan tu, kita dikenakan bayaran tertentu mengikut nilai yang kita letak. Okey, contoh yang ni tadi kan, katalah saya ni prospek audience, saya nampak iklan ni, saya pun klik. Saya klik, tekan kat sini, orang yang buat iklan tu kena charge lah. Kalau anda nak habiskan duit orang, boleh lah tekan iklan, tekan banyak kali, habislah duit orang tu. Memang ada orang buat macam tu. Orang dengki, biasanya pesaing-pesaing lah. Tapi orang dengki tak lama hidup. Dengki tu biasa berlaku. Dia tengok pesaing dia sale tinggi je, dia tekan iklan banyak kali. Ambil kau, habis duit kau. Tapi anda jangan risau, itu normal.
Dan orang macam tu sikit je, sebab dia tak hidup lama. Okey. Cost per klik. Orang klik baru kita dikenakan bayaran. Cost dia serendah 1 sen dolar ataupun 3 sen Malaysia ringgit. Tapi berita malam untuk anda semua untuk hari ini. Berapa ramai yang tak ada akaun Facebook lagi? FB ad lagi? Boleh angkat tangan tak? Oh, sikit. Disebabkan FB dia tak benarkan kita gunakan Malaysia ringgit untuk iklan FB ad. Jadi charge tu dia USD semua. Kalau guna Malaysia ringgit dia boleh dapat murah sikit. Tapi saya ada strategi macam mana guna USD boleh dapat murah, serendah 1 sen, 2 sen, 3 sen. Okey, yang kedua, bit CPM. CPC tadi faham tak? Berapa ramai yang faham? Cakap kat orang sebelah, saya dah faham CPC. Tak pandang pun orang sebelah. Tanya, CPC tu apa? Okey, tak apa. Bit CPM dia berbeza. CPC, tapi untuk orang baru saya showkan fokus CPC dahulu. Kalau tidak buruk padanya. Ramai orang guna yang ni. Orang baru saya nampak banyak guna ni. Lepas tu duit habis, sale yelek. Habis. Saya tak habis, duit habis. Cost per susah nak sebut English. 1000 impression. Maknanya 1000 kali orang melihat iklan kita. Ni katalah hari ni ada 1000 orang pengguna Facebook tengok iklan ni. Dikira 1000 kali lah. 1000 kali iklan dipaparkan. Kalau orang tu tengok 2-3 kali, dikira berapa kali dipaparkan. 1000 kali dipaparkan iklan, kos dia dalam 2-3 sen saja. Jadi buat branding marketing sangat sesuai guna CPM. Cost per 1000 impression. 1000 impression, 1000 kali iklan dilihat, katalah 2 sen. Kalau 10,000 berapa sen? 20 sen. Kalau 100,000 $2. Jadi siapa yang mahir dalam CPM ni dia boleh jimat kos yang tinggi. Yang mana iklan dia dipaparkan lebih beribu-ribu kali. Dan yang ketiga, auto CPM. Ni jaga-jaga, kerana ianya mampu memusnahkan anda. Berapa ramai yang pernah guna auto CPM? Ataupun optimize CPM. Nama glamour dia yang lain, optimize CPM. Ni jaga-jaga. Tekan je, anda nak iklan berapa Facebook tanya? Kepada 10,000 orang, bayarlah 100, tekan. Hasil tak ada. Ni auto CPM. Ini jaga-jaga nak guna. Tips dari saya, kalau kita mahir dalam conversion, yang mana kita promote post tu, confirm dapat sale tak apa. Kalau tak confirm dapat sale, guna ni RM100 buat iklan, tak ada jualan, tak ada orang beli. Yang ni saya showkan bila kita confident dengan post yang boleh buat sale, buat duit. Okey, jenis-jenis FB ad. Ada banyak jenis FB ad ni. Yang pertama apa dia? Boost post. Betul ke boost? Ke push? Boost. Boost post. Kita sebut sama boost post. Kedua, promote page like. Ini antara yang baru sebenarnya. Dulu dikenali sebagai promote post. Ketiga, new ads. Keempat, sponsored story. Sponsored story ni iklan yang menunjukkan nama kawan dia ada kat situ. Nanti saya tunjukkan satu persatu. Page post ad. Ni paling best. Kalau kita nak buat sale, fokus untuk sale, kita guna page post ad. Kalau nak dapatkan like, kita guna new ad dengan sponsored stories. Event, kalau kita nak promote event, boleh guna event ad, tapi bagi saya kurang efektif. Ada offer, boleh gunakan offer. Tapi apa yang saya nak fokus pada hari ini adalah, apa dia ni? Kedua, sponsored
story ads. Dan 3, page post ad. Untuk fokus dan dapatkan duit jualan, kita nak guna yang mana? Page post ad. Ni sudah terbukti dari kajian, memang page post ad antara yang paling efektif. Okey, ni boost post. Ni tahu boost post ni? Saya tunjukkan live boleh tak? Ni antara yang bahaya sebenarnya. Okey, anda nampak paparan ni? Nampak tak? Kalau kita ada fan page, dekat bawah post tu ada tulis boost post. Berapa ramai yang pernah guna boost post? Boleh angkat tangan. Kenapa yang anda guna? Sebab dah ada depan mata. Dah ada depan mata, kena gunalah. Itu taktik Facebook untuk sedut duit. Ni dangerous. Okey, katalah saya nak promote post ni. Katalah post ni boleh buat duit. Okey, so kita pilih. Dah ada function baru pula dah Facebook. People will like your page and their friend, ataupun everyone on Facebook. Anda nak capai berapa ribu orang? 190,000 orang, 350,000 orang, $500 je. Klik. Pilih lah. Ni yang ramai terkena. Berapa ramai yang pernah terkena? Tak mengaku semua yang hebat-hebat. Ini function baru, pemilihan audien yang baru, everyone on Facebook. Adakah kita buat post nak menjual dekat semua orang? Nak jual dekat orang duduk dekat Indonesia, orang yang biasanya dekat Malaysia lah semua tu. Budak umur 18 tahun pun nak jual produk lelaki, jual kat orang wanita, macam-macam. Jadi saya showkan jangan guna. Kalau nak guna juga boleh, kalau anda degil tak ada masalah. Tapi saya bagi tips sikit Okey, katalah saya buat live, saya guna benda ni, ambil $5 dah lah. Okey, saya pilih people who like your page and their friends. Saya tekan. Selepas tekan tu jangan tunggu sale masuk. Ada tindakan seterusnya, iaitu anda perlu delete sebahagian iklan. Okey, kita buka FB Ad Manager ni. Tengok bahagian iklan kita. Lambat pula. Bila kita guna boost post ni, dia keluar 3 jenis iklan. Berapa jenis iklan? 3. Tapi yang ni bahaya, 3 ni. Ni lah. Bila kita tekan boost post tu, dia keluar panjang macam ni. Promoting. Okey, klik sini campaign ni. Dia ada keluar 3 jenis iklan. Okey, yang pertama, iklan ni akan dipaparkan kepada fan kita saja. Kepada siapa? Fan tu apa benda? Orang yang like fan page kita. Yang kedua, promoting to friend of fan. Ni jaga-jaga. Yang ketiga, sponsored stories. Ni pun jaga-jaga. Better delete yang ni, delete yang ni. Yang ni nombor 2 ni dengan nombor 3. Yang ni iklan ni bukan pergi dekat newsfeed, bukan pergi dekat newsfeed Facebook, tapi dekat tepi. Ayat iklan tak keluar, tapi apa-apa aktiviti orang komen, like akan keluar. So saya showkan pause yang ni, delete. Yang ni juga pause. Jangan guna cara macam ni, sebab dia tak targeted. Pernahkah iklan anda, post anda dibanjiri oleh warga asing? Pernah tak? Kita promote dekat friend of friend tu, guna boost post, tiba gimana mau beli pak? Berapa ongkosnya? Memang ada macam tu. Friend, kawan pada fan kita tu mungkin ramai orang luar negara, jadi dia dapat iklan kita. So sebab itu kita kena berhati-hati guna friend of fan ya. Ini baru satu iklan. Faham tak? Berapa ramai tak faham? Yang tak faham tak apa,
kita ada topik khas untuk post ni. Yang kedua, promote page like. Ni tak sampai sebulan tak silap saya. FB perkenalkan ni dengan tujuan untuk sedut duit. Betul, sedut duit. Untuk dapat like, dia suruh guna button-button ni, fungsi-fungsi yang tak sepatutnya. Okey. Silap orang. Ini sifo lain ni. Sifo apa ya? Ada hari ni. Okey ni. Dekat atas ni. Perasan tak ni? Apa benda ni? Dia tulis create an ad to get more people to like your page. Ni sangat bahaya. Ni auto CPM. Kita letak $50, dapat like 2-3 je. Berapa ramai yang pernah guna iklan jenis ni? Tak apa, ngaku je. Jangan takut nak mengaku kesilapan. Kita akan perbetulkan. So jangan guna iklan jenis ini. Nak dapatkan like, kita guna cara yang ni jangan guna. Ni bahaya. Taktik FB untuk menyedut duit ya. Okey, promote page like dah faham ya? Ni benda yang jangan guna. Ni dipanggil iklan new ad. Biasanya orang guna iklan jenis ni, betul tak? Berapa ramai yang pernah guna iklan ni? Semua yang pernah buat FB ad pernah guna, betul tak? Tapi yang ni anda perlu tahu, untuk gunakan iklan jenis ni untuk tarik like saja sebenarnya dia efektif. New ads. Ini dipanggil new ads. Gambar belah kiri, ayat headline di atas dan ayat iklan di bahagian kanan. Dan button like ada kat sini, dia automatic. Ingat je gambar kecil macam ni, gambar kiri, ayat iklan kanan dipanggil new ads. Sponsored stories. Dia pernah jumpa tak? Kita nampak kawan kita dah like fanpage, mana-mana fanpage. Ni dipanggil sponsored stories. Sponsored story ni ada nama kawan kita dah like fanpage tersebut. Tapi yang ni berkesan jika nama fanpage kita adalah mudah difahami. Kalau nama fanpage kita katalah jual ubat rambut gugur, tapi nama fanpage keguguran, tak sesuai lah. Orang tak like. So dia kena ada keyword. Kena ada keyword, orang faham fanpage kita. Iklan ni hanya efektif bila nama fanpage kita mudah difahami. Okay. Ni page post ad. Ni panggil page post ad, yang mana kedudukan dia adalah bahagian kanan Facebook. Page post ad. Page post ad kita gunakan untuk menjual Ni event. Ini pun saya tak sarankan anda gunakannya. Dia better kita guna page post ad sebenarnya. Ini jenis page post ad. Post yang dibuat di fanpage dipaparkan. Ni event. Offer. Ni offer. Ni pun saya tak berapa sarankan anda menjualnya, kecuali anda memiliki laman web ataupun mini site. Ni offer, jenis offer. Okay. Ada berapa tadi? 7. Boost post. Kita sebut sama-sama boleh tak? Ke dah blur sekarang ni? Tak blur, mudah ni bau. Basic ni, kacang ni. Promote page like. Baca sama-sama. Promote page like. New ads. Sponsored. Tak sempat cakap. Page post ad, event ad, offer. So yang mana kita nak fokus? New ad untuk like, page post ad. Okey. Satu tepukan gemuruh untuk anda. Sebab dah faham basic. Ini basic mengenal.
baru mengenal, belum buat lagi. Tapi ramai orang confuse basic-basic ni. Bila basic tak kuat, mula mengarut, buat iklan yang mengarut, dan hasilnya tak seberapa. Kita kena tahu iklan mana yang sesuai dengan matlamat kita. Untuk FB ad, apa matlamat kita buat ad? Oh, semua sale. Semua nak buat duit. Sale, like berkualiti, rekrut agent. Ada macam-macam matlamat kita. Jadi jenis-jenis ni perlu dipilih dengan betul. Okey, paparan FB ad dia ada 3 paparan. Pertama, desktop newsfeed. Kedua, sidebar home. Ketiga, mobile newsfeed. Okey, saya tunjukkan. Okey, berapa ramai yang ada smartphone boleh buka smartphone dia sekarang? On kan? Dalam seminar ni tak payah risau, boleh on. Boleh on kan smartphone. Tapi bunyi sila off Okey, anda nampak iklan ni tak? Nampak tak perkataan sponsored? Ni iklan yang terdapat pada news. Ni dipanggil newsfeed lah ni. Ni bukan. Ni jejaka mana tak tahu. Okey, kalau kita tengok ni, kalau ada perkataan sponsored tu adalah iklan yang sesuai. Tapi biasanya hari Sabtu tak ramai orang buat iklan. Kenapa? Sebab ramai orang pergi seminar kot. Biasanya Sabtu Ahad tak ramai membeli di Facebook. Okey, dekat sini adalah paparan newsfeed. Ni newsfeed. Dekat sini dipanggil apa? Sidebar. Di bahagian sisi kanan. Iklan, nampak ni, anda mencari madu untuk dimadukan. Bukan. Ni iklan dipanggil sidebar ads Side. Iklan-iklan kat tepi ni dipanggil sidebar. Dekat sini newsfeed. Dan satu lagi pada tengok smartphone masing-masing. Dekat smartphone anda nampak tak ada tulis sponsored? Tu pada smartphone lah. So ada 3 yang utama. Semuanya boleh kita gunakan untuk tarik jualan. Tapi yang paling efektif dari kajian saya, dari pengalaman peserta-peserta training sebelum ni, seminar sebelum ni, mobile newsfeed lebih tinggi sale dia. Boleh cuba. Kalau dah cuba, dah dapat duit nanti, sale tinggi, beritahu saya dekat fanpage. Nanti saya bagi ajar. Boleh tak? Balik ni terus cuba. Tapi tak tahu lagi macam mana nak buat kan? Nanti saya tunjukkan. Sidebar FB dia ada beberapa jenis iklan. New ad untuk tarik like, tarik traffic. Tarik traffic pergi ke website. Sponsored story untuk like ad, sponsored story post ad. Yang ni sekadar untuk pengetahuan. Page post ad, kita boleh buat video, foto, tag, album. Poll, share foto. Okay, ni sidebar ad, iklan yang dekat bahagian tepi tadi. Ada 2 jenis iklan yang kita boleh buat. Yang pertama, apa dia? Tarik like, alat putihkan gigi. Kliklah jika nak tahu cara mudah putihkan gigi yang kuning dalam 10 minit, dijamin. Ada siapa kat sini tokek? Abang tokek stand ni? Nak kena campak ni. Okey, abang nampak dah? Okey. Tarik like. Kat situ pun boleh tengok. Abang tak perasan kot kat tepi. Tak apa? Minta maaf bang, saya joke je. Tarik like. Klik like jika. Tu untuk tarik like. Dia buat iklan ni dengan tujuan orang like kat gambar ni. Tapi gambar ni memang mempengaruhi saya untuk like. Psikologi ni saya akan tunjukkan teknik penggunaan gambar. Nak bisnes. Ni akak yang cantik ni.
untuk tarik trafik. Bila orang klik, dia pergi ke website. Pergi ke mana? Yang ni kalau kita ada website, kita promote untuk tarik trafik. Yang ni tarik like. Bila kita promote fanpage, button like ni ada kat bawah ni. Kalau promote website, tak ada. Okay, ni dua jenis iklan. Sidebar new ads. Yang kedua, sidebar sponsored story ads. Apa dia? Sponsor story ads. Dah lemau dah tu. Apa dia? Okey, yang ni untuk tarik like dengan syarat nama fanpage mudah difahami. Yang kedua, untuk foto. Yang ni saya tak sarankan page post guna sponsored story. Yang ni tak disarankan. Yang ni okey. Tapi dengan syarat nama fanpage mudah difahami. Yang ni jangan buat. So saya beritahu dalam seminar ni supaya anda tidak melakukan kesilapan. Ni banyak sikit. Sidebar page post ad. Iklan yang berada di bahagian kanan Facebook. Yang pertama, iklan teks. Teks saja, tak ada gambar. Kedua, image. Ni image. Ketiga, kalau kita letak link website kita, artikel blog, dia jadi macam ni. URL. Keempat, video. Kalau kita upload video, paparan dia macam ni. Tapi saya nak bagi tips sikit. Bila buat page post ad video, jangan gunakan link video dari YouTube. Upload sendiri. Sebabnya apa? Siapa tahu? Sebabnya bila orang klik video tu pergi ke YouTube. Bila dia masuk dekat YouTube, dia terjumpa yang menarik lagi, dia boleh lari. So kita fokus, kita upload dekat Facebook kita sendiri, dekat fanpage kita. Yang ke berapa ni? Kelima. Ni poll, survey. Yang ni share. Kita ada album, kita share album tu dekat gambar album tu di fanpage kita, di post lah. Yang ni tak disarankan. Saya sarankan dua saja. Yang ni dengan yang ni. Image dan apa dia? Video. Video sangat berpotensi untuk membantu meningkatkan sale. Okay, kemudian newsfeed desktop. Dia ada banyak juga event promo ad, offer ad, bukan offer ends. New ad untuk tarik like, sponsored story, page post ad. Okay, newsfeed desktop. Yang ni iklan yang dipaparkan di newsfeed. Tapi dengan cara orang tu guna desktop saja. Kalau dia orang guna smartphone, dia tak nampak macam ni. Kalau dia guna desktop, dia nampak iklan tarik like macam ni. Like button dia dekat atas. Yang ni sesuai digunakan untuk tarik like dan juga tarik traffic. Mana orang klik ke website kita. So kita sesuai gunakan newsfeed desktop. Tapi awas. Untuk tarik like, saya dah kaji teknik ni kurang efektif. Kenapa? Sebab gambar dia besar, iklan dia besar, orang terus like, orang terus klik. Bukan klik like, dia terus klik dekat gambar iklan tu. Jadi dia tak like fanpage kita, jadi kita rugi. Tapi nak cuba dulu, itu kajian saya. Kajian anda sendiri saya tak tahu. Boleh cuba. Please try this at home. Kedua, newsfeed desktop. Sponsored story. Kalau kita target iklan kita tu dipaparkan di desktop saja, di newsfeed desktop, gambarnya macam ni. Dia keluar gambar apa nama ni? Cover fanpage kita dan button like kat sini. Yang ni efektif. Boleh cuba. Untuk tarik like sponsored story. Dan yang seterusnya newsfeed desktop page post ad. Kita promote kita punya post di newsfeed. Ni ada dua jenis. Kalau guna video macam ni, image macam ni. Dia akan paparkan lebih kurang 210 karakter. Jadi tulis
mesej penting jualan anda pada 210 huruf yang terawal ataupun 6 hingga 7 baris sebenarnya. Anda letak nombor phone. Nak beli sila call saya sekarang, sila SMS saya, boleh gunakan pada ni lah. Jadi bila orang tengok iklan tu, dia boleh bertindak terus tanpa klik iklan. So menjimatkan kos. Dan newsfeed mobile. Untuk mobile, kita ada beberapa jenis app yang akan dipaparkan, iaitu new ad, sponsored story dan page post ad. Ni newsfeed mobile, new ad. Kalau kita tarik like, macam ni lah gambar ni. Gambar kat sini, ajak iklan dekat sini, kat sini nama fanpage. Like button dia kat bawah. Yang ni boleh digunakan. Berapa ramai yang pernah guna iklan macam ni? Boleh katakan, berapa ramai yang tak tahu langsung boleh buat iklan macam ni? Okey, separuh dah tahulah maksudnya. Newsfeed mobile sponsored stories. Ni antara efektif untuk dapatkan like, iaitu sponsored story pada mobile. Okey, nampak ni iklan dia. Dia nampak kawan dia like, dia boleh like juga. Dengan syarat nama fanpage jelas, nama fanpage tak confuse. Dan newsfeed mobile page post ad. Macam ni lah paparan iklan page post pada mobile. Okey, soalan dari saya, berapa ramai yang datang seminar pada pagi ini? Datang, dia tahu seminar ni dari mobile. Boleh kat tangan tak? Oh, tak ramai nampaknya. Sebab saya buat iklan tu banyak guna mobile sebenarnya, yang seminar ni. Okey, yang ni dia akan paparkan 6 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 row. Jadi headline utama dekat atas. Jadi kita akan bincang detail lagi. Okey? Anda boleh terima apa yang saya sampaikan setakat ni? Berapa jenis ad ada? 7. 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Saya pun tak ingat. Tak apa. Yang penting anda dah kenal jenis-jenis ad. So anda tahu macam mana nak buat ad. Nak ad untuk sale ke nak tarik like. Okey, sekarang ni istilah-istilah asas yang penting yang patut anda ketahui dalam FB ad marketing. Yang pertama, bila anda buat FB ad, anda akan dapat data-data ni. Okey, saya tunjuk. Okey, kita masuk dekat FB Ad Manager. Dia ada tulis Ad Manager kat sini. Bila kita buat ad, kita boleh tengok data-data iklan kita. Ni facebook.com/manage. Dia akan keluar macam ni. So kita boleh lihat data-data yang ada. Okey, sebagai contoh, inilah data-data yang kita akan dapat. Page like, campaign reach, frequency, clicks, click to rate, spend. Okey, yang pertama saya tunjukkan satu persatu. Aktif. Aktif ni bermaksud iklan tu, campaign tu dah aktif. Bukan iklan. Kalau iklan dekat sini. Ini campaign. Dia macam group folder untuk iklan. Aktif, bajet RM50 satu hari. Kalau yang tak pernah buat FB ad tu, terpaksa guna USD lah. RM50 satu hari. Maksudnya setiap hari dia takkan lebih daripada RM50. Katalah dalam kempen ni kita buat 2-3 iklan, dia takkan lebih daripada RM50. Masa yang sekarang ni sedang berlangsung lah. Potential reach, berapa orang yang
iklan ni mampu capai, iaitu 790,160 orang. Ini berdasarkan audien yang kita pilih. Page like, iklan ni tarik like. Dari 13 orang yang klik, 13 klik dapat 10 like. Kita boleh tahu berapa orang yang like fanpage kita. Yang kedua apa dia? Campaign reach. Campaign reach maksudnya berapa orang yang dah nampak iklan tu. Campaign reach. Bukannya berapa kali iklan dipaparkan, berapa orang yang telah nampak iklan FB ad. Frekuensi adalah kekerapan. Seorang tu dia tengok iklan tu berapa kali? 2.9 kali. Klik, berapa orang yang dah klik iklan. Click through rate, ini antara yang penting. CTR, iaitu dari 3262 reach ni, berapa banyak klik yang kita dapat. Tapi formula dia 13 ni bahagi reach. Ok, saya tulis sikit. CTR. CTR apa dia? Click through rate. Ini lebih untuk melihat iklan kita berkesan ataupun tidak. Formula dia klik bahagi impression. Impression berapa kali iklan dipaparkan. Yang ni tak kira, FB ad dah kira. Itu CTR dia 0.135. Okay, kalau kita klik full report, kita akan dapat reach impression. Okay, impression dia 10. Iklan ni telah dipaparkan 10,496 kali. 15 orang saja yang klik, sebab itu CTR dia rendah. Dah habis duit RM1.66. Wow, okey ke kalau wow? Tak apa, dalam bahagian like marketing saya akan tunjuk wow ke tak wow. Cost per page like. Ni kita boleh nampak. Kemudian dekat sini adalah carta prestasi iklan kita. Ini iklan-iklan yang kita buat. Dalam satu kempen boleh buat banyak iklan. Tapi saya sarankan 3 iklan saja. Yang ni banyak tapi 2 yang aktif, 3 dah dihentikan. Macam ni tak apa. Pastikan minimum, maksimum 3 iklan diaktifkan. Sebab apa tu? Agak-agak siapa yang tahu? Sebabnya kalau kita iklankan 3, lebih pada 3 iklan, 5 iklan, katalah iklan baki 3 iklan ni diaktifkan, bajet kita RM50 terpaksa pecah kepada 5. Jadi ada iklan yang tak berjalan nanti. Kita jalankan 3 iklan je maksimum. Okay, nampak ni kosong tak berjalan. Bila tak berjalan dia kena buat optimization, dan saya akan tunjukkan macam mana buat optimization. Kita boleh tahu status iklan tu on ke tak on, page like, reach, iklan tu dah capai berapa ramai, frekuensi dia, kekerapan. Okey, iklan ni berjaya mencapai 3,262 orang. Click through rate, max bid. Ni berapa nilai yang kita nak bid. Kita nak bid buat iklan tu guna CPC, kita letak bid berapa. Nanti saya tunjuk dalam topik seterusnya macam mana nak bid. Kita bid, saya letak 9 sen, tapi average price yang kita dapat adalah berbeza, sama ataupun lebih rendah. Total spend berapa yang kita dah dikenakan bayaran oleh B. Cost per page like adalah cost untuk dapatkan seorang like. Ok, kat sini kita boleh tengok. Kita nak tengok data iklan ni 7 hari ke, hari ni ke, yesterday ke, ataupun 28 hari. Ok, inilah term tentang FB ad. Campaign reach. Kedua apa? Ketiga. Keempat, clicks. 2 kali CTR. Max bid dan price. Ok, inilah term-term yang perlu anda tahu. Sekarang kalau first time nampak ni, jangan risau. Bila buat FB ad akan tahu nanti.